Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. Okay, hari ini kita tadabbur surah lazim, iaitu surah Asy-Syarh ataupun surah Al-Insyirah. Surah ni surah Makkiyah, diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nama surah ni banyak, tapi yang paling terkenal ialah surah Asy-Syarh ataupun surah Al-Insyirah. Tetapi ulama mengatakan ada juga nama-nama lain yang ada dalil. Ada juga menamakan surah ini surah Alam Nashrah, sempena dengan ayat pertama. Ada juga dinamakan surah ini surah As-Sakinah, ketenangan, ataupun surah At-Tama'ninah. Jadi ada beberapa nama: Asy-Syarh, Al-Insyirah, As-Sakinah, At-Tama'ninah, Alam Nashrah, lebih kurang 5 nama. Semuanya berlaga sekitar satu, iaitu kelapangan. Asy-Syarh makna dia, Asy-Syarh ataupun Al-Insyirah makna lapang. Apa yang lapang ni? Iaitu Alam Nashrah laka sadrak, lapang hati. Surah ini ada 8 ayat. Surah ini ada 8 ayat. Dan surah Asy-Syarh ni, ada ulama mengatakan dia turun selepas surah Ad-Duha, dan kaitannya dengan surah Ad-Duha ialah pelengkap. Sehingga ada ulama termasuklah Umar bin Abdul Aziz mengatakan surah Ad-Duha dengan surah Asy-Syarh adalah sebenarnya satu surah. Surah Asy-Syarh dengan surah Ad-Duha sebenarnya satu surah. Bahkan diriwayatkan pernah Umar bin Abdul Aziz membaca 2 surah ni dalam satu rakaat dan tanpa dipisahkan dengan bismillah. Sebab isinya adalah lebih kurang sama. Ataupun surah Asy-Syarh tu datang selepas Ad-Duha, ia adalah merupakan pelengkap. Kalau dalam surah Ad-Duha Allah beritahu alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ilan fa'aghna. Dalam bentuk soalan, alam yajidka, maka dalam surah Asy-Syarh alam nashrah. Jadi kalau kita faham, memang ada kesinambungan antara maksud surah Ad-Duha dengan surah Asy-Syarh. Dia seumpama surah Quraisy dengan surah Al-Fil. Jadi kalau surah Al-Fil dengan surah Quraisy, ada pendapat mengatakan dia adalah sebenarnya satu surah. Sehingga ada ulama membaca surah ini secara gabungan tanpa dipisahkan dengan bismillah. Sebab itu surah Quraisy bermula dengan apa? Li'ila fi Quraisy. Tidak ada mana-mana surah yang bermula dengan harfu jar. Li. Bila bermula dengan harfu jar, dia seolah dia bersambung dengan apa yang sebelumnya. Okey, itu berkenaan dengan surah, hubungan surah Asy-Syarh dengan surah Ad-Duha. Tapi intipati kepada surah Asy-Syarh, intipati kepada surah Asy-Syarh.
ialah kelapangan, keluasan, al-imbisat ataupun al-bastu. Lapang apa ni? Lapang dada. Jadi kalau kita tengok kehidupan manusia, semua manusia nak bahagia. Semua manusia nak kebahagiaan. Tetapi cara untuk mendapat kebahagiaan berbagai-bagai ragam, berbagai-bagai cara. Ada yang nak cari kebahagiaan dengan harta, maka dia habiskan masa kumpulkan harta. Tapi akhirnya dia tak bahagia. Ada orang nak bahagia dengan berkahwin, maka dia kahwin tapi tak membahagiakannya juga. Ada orang nak bahagia dengan ada anak. Bila ada anak, dia lagi sempit, lagi tidak bahagia. Ada orang nak bahagia dengan kuasa. Bila dapat kuasa, tak senang. Tengok-tengok dirampas. Jadi, sebenarnya bahagia tu apa dia? Inilah intipati surah Asy-Syarh. Yang manusia nak bahagia tu sampai buang masa, sampai kumpul duit sebanyaknya, sampai kejar cari harta, cari kuasa, sebenarnya itu bukan kebahagiaan. Kebahagiaan yang sebenar-benarnya ialah lapang dada, lapang hati. Inilah rahsia kebahagiaan manusia dunia dan akhirat. Jadi selagi mana hati manusia tidak lapang, maka selagi itulah manusia tak akan bahagia. Walaupun duitnya berjuta-juta, walaupun rumahnya luas macam istana, walaupun kereta mewahnya berbiji-biji, berbuah-buah, dia tak akan bahagia selagi mana dadanya sempit. Jadi selagi mana manusia dadanya sempit, dia tidak akan bahagia. Dan selagi mana manusia dadanya lapang, dadanya luas, maka dia akan bahagia walaupun tidak ada duit, walaupun berada di tempat yang paling sempit dan paling gelap, walaupun tidak memiliki apa-apa. Sebab kebahagiaan itu bukan kepada material, tapi kebahagiaan ialah di hati. Sebab itulah orang paling banyak masalah, orang paling banyak ujian, orang paling besar ujiannya ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga orang yang tak ada duit. Dia juga orang yang rumahnya sempit. Dia juga orang yang banyak musuh. Tapi hati Nabi tetap bahagia. Dari mana Nabi dapat kebahagiaan? Inilah intipati surah Asy-Syarh. Kita tengok A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam nashrah. Ada? Tak ada. Alam nashrah. Surah ini dimulakan dengan soalan. Istifham. Istifham makna dia soalan. Bila soalan, kita pernah belajar ada dua bentuk. Pertama hakiki, yang kedua majazi. Soalan dalam bahasa Arab sama aja, dalam bahasa Melayu pun sama. Istifham soalan, bentuk soalan. Jadi soalan dalam bahasa Arab ada dua bentuk. Pertama, hakiki. Hakiki makna hakikat lah. Dia betul-betul bertanya soalan untuk mendapat ilmu ataupun untuk mendapat maklumat. Dia guna apa? Contoh bila kamu nak datang. Itu betul-betul hakiki. Ataupun apa khabar. Itu betul-betul hakiki. Kenapa tak buat macam ni? Itu hakiki. Tapi soalan yang kedua lawan kepada hakiki. Dia bukan nak maklumat, dia bukan nak ilmu, tapi sama ada nak majazi, apa dia? Takriri, takriri makna dia
penegasan. Ataupun taubihi, pencelaan. Ataupun ingkari, ini ada beberapa bentuk soalan, tapi bukan nak dapat ilmu, bukan nak dapat maklumat. Dia bukan hakiki, tapi majazi. Majazi makna dia ada simbolik lah. Soalan simbolik. Dan sebenarnya kita dalam bahasa Melayu pun ada soalan, tapi bukan nak jawapan. Soalan nak mencela. Kenapalah kamu ni? Itu bukan nak jawapan. Itu macam nak mencela. Kenapa balik pukul 12? Itu bukan nak jawapan. Itu nak mengingkari. Jadi bila soalan tu majazi, dia berbagai-bagai tujuan. Ada tujuannya takriri, nak mengesahkan, nak menegaskan, bukan nak jawapan. Ataupun tujuannya taubihi, untuk mencela. Afala ta'qilun? Kenapa kamu tak berakal? Itu taubih, mencela. Kenapa kamu tak berfikir? Kenapa kamu suruh anak kamu solat tapi kamu tak solat? Itu bukan memerlukan jawapan. Ataupun nak mengingkari. Mengingkari. Kenapa kamu balik lewat? Itu nak mengingkari, iaitu perbuatan balik lewat tu tak disukai. Okey? Jadi kita balik pada ayat kita. Ini ada soalan. Ini A ni soalan. A soalan. Jadi kalau kita terjemah, adakah A, adakah? Lam, tidak. Nashrah, kami lapangkan. Laka, bagi engkau, sadrak. Jadi kalau terjemah tu macam kita tak tahu apa tujuan soalan sebenarnya. Kata ahli tafsir, dalam soalan ni alam nashrah sebenarnya soalan tu adalah majazi. Majazi. Kemudian takriri. Penegasan. Apa maksud penegasan? Makna Allah bukan nak tanya Nabi, bukankah aku dah lapangkan hati kamu? Bukan. Allah bukan nak mencela. Bukan. Allah bukan nak mengingkari, tapi Allah nak menegaskan. Allah nak beritahu, sesungguhnya, ini terjemahan yang tepat. Sesungguhnya. Nashrah, kami telah lapangkan. Nashrah ni fi'l mudhari'. Hadiah. Memang tak boleh. Okey. Nashrah fi'l mudhari'. Kalau kita belajar bahasa Arab, fi'l mudhari' menunjukkan apa? Fi'l mudhari' menunjukkan sedang ataupun akan datang. Sedang ataupun akan datang. Yang menunjukkan past tense lepas adalah fi'il madhi. Tapi kaedah dia dalam bahasa Arab, bila kita masukkan, kalau fi'il mudhari' kita masuk lam, fi'il mudhari' masuk lam. Lam masuk pada fi'il mudhari', maka makna dia akan menjadi fi'lun madhi. Ini kaedah. Saya ulang. Fi'il mudhari' maksud dia sedang ataupun akan. Tapi bila masuk lam di hadapan sebelum fi'il mudhari', dia akan bertukar menjadi fi'il madhi. Maksud dia telah. Dia penting kita faham bahasa Arab. Sebab dengan faham bahasa Arab kita boleh faham makna dengan tepat. Kadang-kadang kita faham salah, maka kita tak akan menghayati maksud ayat tersebut. Okey? Jadi bila fi'il madhi kena terjemah apa? Telah. Jangan terjemah sedang.
Maksud ayat ni apa dah? Sesungguhnya kami telah lapangkan. Kami telah lapangkan. Laka, bagi engkau. Sadrak. Sadrak, dada engkau. Okey. Kami telah lapangkan dada engkau. Dengar. Siapa yang nak bahagia, siapa nak ketenangan, siapa nak hati lapang. Dengar. Sebab tu surah ni dia panggil surah At-Tama'ninah, surah ketenangan. Surah As-Sakinah. Makna kalau kita faham surah ni, kita hayati, kita amalkan, kita akan tenang. Apa keadaan sekalipun, jiwa kita akan tenang. Okey. Kenapa Allah sebut kami lapangkan dada engkau, bukan hati? Sebenarnya yang Allah lapang ni dada ke hati? Yang Allah lapangkan hati, bagaimana Nabi sebut dalam satu hadis sahih, dalam badan manusia ada seketul daging. Kalau seketul daging itu baik, suci, bersih, seluruh anggota badannya akan jadi baik. Bukan dada, hati. Dan sekiranya seketul daging itu tidak baik, maka seluruh anggota badannya tidak baik. Apa dah? Hati, bukan dada. Jadi kenapa Allah tak kata alam nashrah laka qalbak? Kenapa? Okey. Ini dada lah. Ini hati. Qalbun. Ini semua ni sadrun. Jadi yang Allah lapangkan hati kat dalam ni. Sadrun, dada ni. Jadi soalan dia, kenapa Allah tak kata alam nashrah laka qalbak? Maksud dia sebenar yang tersiratnya, kita nak tadabbur. Kenapa Allah tak guna perkataan qalbak? Kata ulama, Allah nak bagi tahu yang dilapangkan hati. Tapi nak bagi tahu hati Nabi Muhammad ni begitu lapang, begitu luas, seumpama dada dia sampai ke dada dia pun luas. Bukan kat dalam ni je, yang sekitar pun rasa lapang je. Jadi Allah nak beritahu hati Nabi Muhammad luas seluas-luasnya, bukan luas sebesar hati. Boleh faham? Ha? Subhanallah. Inilah rasa kebahagiaan. Rasa kebahagiaan. Kadang-kadang hati dah bersih dah lapang dah, tapi ada gangguan kat sini. Makna apa tu? Dia hati ni tak lama bertahan. Tapi kalau semua Allah lapangkan, satu dada Allah lapangkan, makna ketenangan, keluasan itu sangat kuat, sangat mantap. Okey? Jadi apa yang Allah nak beritahu sebenar kepada Nabi dan kepada kita semua, sesungguhnya kami telah lapangkan hati engkau. Okey, sekarang kita nak faham apa maksud dilapangkan hati Nabi itu. Bagaimana hati Nabi dilapangkan? Supaya kita dapat lapangkan juga hati kita. Kalau kita setakat tahu je surah ni, terjemah secara umum, tapi kita tak tahu bagaimana Allah lapangkan hati Nabi, kita tak akan dapat lapangkan hati kita. Jadi kena tahu macam mana Allah lapangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Asy-syarhu boleh berlaku dalam dua bentuk. Pertama, hissiyun. Yang kedua dalam bentuk ma'nawiyun. Asyarhu, kelapangan, keluasan boleh berlaku
dalam dua bentuk. Ataupun lebih tepat, dia berlaku pada Nabi dalam dua bentuk. Ya Allah kata kami lapangkan dada engkau ni, iaitu Allah lapangkan dalam dua bentuk. Pertama, hissiyun. Hissiyun makna secara fizikal. Iaitu berlaku dua kali kepada Nabi. Dua kali. Pertama, ketika Nabi disusukan di Bani Sa'dah. Ketika Nabi masih kanak-kanak, datang Jibril. Ketika itu Nabi sedang bermain dengan kawan-kawan dia. Kemudian datang Jibril, dan ada riwayat mengatakan datang dua malaikat, belah dada Nabi dan keluarkan kotoran yang ada dalam hati Nabi, ataupun ruang yang syaitan boleh masuk. Kemudian setelah dibedah dan dikeluarkan hati, kemudian malaikat membasuh hati Nabi dengan air daripada Zam-Zam. Air itu dalam bekas daripada perak, dan air itu adalah air Zam-Zam. Kemudian setelah siap semua, dimasukkan balik, kemudian ditutup. Dan ada kawan, katanya adik angkat Nabi nama dia Abdullah. Adik angkat sesusulah. Adik sesusu. Bagi tahu pada mak dia bahawa Nabi mati. Padahal Nabi dibedah oleh malaikat. Kemudian bila Nabi balik, muka dia pucat. Itu kali pertama. Nabi dilapangkan hati secara fizikal. Iaitu dibedah dan dibasuhkan hatinya dengan air Zam-Zam. Kali kedua, ketika Nabi Isra' dan Mi'raj. Sebelum Nabi dinaik ke langit, datang dua malaikat. Ada pendapat mengatakan Jibril belah dada Nabi, sama seperti kali pertama. Kemudian air Zam-Zam dalam bekas daripada emas, air itu digunakan untuk mencuci hati Nabi. Apa saja kotoran, cinta dunia ke, cinta apa ke, semua dibersihkan. Ruang syaitan boleh masuk, semua ditutup. Kemudian dimasukkan balik dan ditutup dua kali. Pengajaran untuk kita apa dia? Proses asyarhu dari segi hissi, pengajaran untuk kita apa dia? Kenapa dua kali? Pertama ketika kanak-kanak, yang kedua ketika nak mi'raj ke langit, nak menghadap Allah. Pengajarannya ketika Nabi kanak-kanak dibedah hatinya, dibersihkan. Pengajaran untuk kita ialah bila nak didik anak, mestilah didik daripada kecil lagi. Apa saja pengaruh suasana yang boleh merosakkan pemikiran anak-anak, boleh merosakkan hati, jauhkan. Sebagaimana Jibril membersihkan hati Nabi masa dia kanak-kanak. Apa saja ruang yang syaitan boleh masuk, dibersihkan. Kita tak boleh buat macam tu. Tak boleh bedah hati, bedah dada anak kita, kemudian ambil hati, kemudian basuh. Mati dia. Yang kita boleh buat apa dah? Jauhkan dia daripada benda-benda yang boleh merosakkan hatinya. Seperti hiburan, telefon, beri kebebasan sebebasnya kepadanya. Tengok video, tengok kartun, main game apa semua tu, semua boleh merosakkan hati anak kita, yang menyebabkan akhirnya hati dia tak lapang. Dia rasa malah nak solat, malah nak belajar agama, malah nak baca Quran, malah nak dengar tazkirah, dan asyik nak buat benda yang tak baik je. Sebab apa? Daripada kecil lagi dia dididik dengan suasana ataupun unsur-unsur yang boleh merosakkan hatinya. Okey, itu masa kecil. Yang kedua, kenapa Nabi dibedah ketika nak Isra' dan Mi'raj? Pengajaran untuk kita ialah bila kita nak menghadap Allah. Nabi nak menghadap Allah secara direct ni. Maka sebab tu dibersihkan hatinya daripada segala yang tak baik. Sifat-sifat dengki ke apa ke, kalau ada sifat yang menyebabkan syaitan boleh masuk, semua dibersihkan. Jadi pengajaran untuk kita, bila kita nak solat, nak menghadap Allah, bertaubatlah daripada segala dosa. Kita tak boleh nak bedah hati kita dan basuh dengan air Zam-Zam, tak boleh. Tapi kita boleh bertaubat. Sebab nak menghadap Allah, Allah Maha mengetahui apa yang zahir dan apa yang dalam hati kita. Ramai yang pergi solat, dia bersihkan fizikal luar sahaja. Bajunya bersih, ambil wuduk, mandi apa semua, pakai minyak wangi. Tapi yang kat dalam penuh dengan dosa, penuh dengan dengki, penuh dengan dendam. Jadi pengajaran untuk kita bila nak solat, bila nak menghadap Allah, termasuklah bila nak baca Quran, bersihkan zahir dan batin. Supaya apa? Supaya kita dapat kemanisan iman, supaya kita khusyuk bila solat ataupun berzikir dan baca Al-Quran. Sebab Allah tengok kekhusyukan, ketenangan
akan datang daripada mana? Hati yang bersih. Kalau pada zahirnya bersih, hati tak bersih, itulah punca solat kita jadi berat dan tak khusyuk. Okey? Ini kelapangan hati dari segi hissi. Yang kedua, Allah lapangkan hati Nabi. Allah lapangkan hati dada Nabi dari segi maknawi. Apa maksud maknawi? Benda yang tak nampak, iaitu dengan Islam. Dengan ini pembedahan. Pembedahan dan pembersihan. 2 kali. Adapun lapangkan hati dari segi maknawi ialah dengan Islam. Dengan Islam. Ataupun dengan hidayat. Dan okey, apa kesan dia setelah Allah lapangkan hati Nabi dan Allah lapangkan dari segi hissi dan dari segi maknawi? Apa kesan kepada Nabi? Ini tanda-tanda bila Allah lapangkan hati seseorang. Ini Allah sebut dalam surah apa ni? Surah Az-Zumar ayat 22. Boleh buka surah Az-Zumar ayat 22. Maksudnya ialah, ini pun bukan soalan, bukan istifham hakiki, tapi istifham inkari. Allah bertanya, afaman syarahallahu sadrahu, adakah orang yang Allah lapangkan sadrahu, Allah lapangkan hatinya, untuk apa? Ini untuk Islam. Ini lapang dari segi maknawi. Jadi Allah tanya, adakah orang yang Allah lapangkan sadrahu, dadanya, lil Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, maka kesannya pada dia berada di atas cahaya daripada Tuhannya. Apa maksud dia? Jadi kalau Allah lapangkan hati seseorang, untuk apa? Untuk menerima Islam, maka kesannya dia seolah berada dalam cahaya, dan cahayanya pula min rabbi, daripada Tuhannya. Maksudnya ialah, orang duduk dalam gelap, dia akan duduk dalam ketakutan. Bila duduk dalam gelap, dia duduk dalam ketakutan. Tak mungkin dia tenang. Sebab dia tak nampak ada kala jengking ke, ada binatang ke, ada pencuri ke. Tak nampak. Bila tak nampak, dalam ketakutan. Tapi Allah gambarkan, orang yang Allah lapangkan hatinya untuk Islam, dia seolah berada dalam cahaya. Walaupun tempat gelap. Walaupun tempat tu gelap. Tapi Allah gambarkan dia sebenarnya berada dalam cahaya. Sebab tu jiwa dia sentiasa tenang. Nabi Yunus dalam perut ikan 3 kali gelap. Gelap perut ikan, gelap laut dan gelap waktu malam. Tapi nur, dia berada di atas nur. Ini orang yang Allah lapangkan hatinya. Nabi Ibrahim berada dalam api. Panas. Tapi dia sebenarnya, dia berada dalam atas cahaya Allah. Tenang je. Ini orang yang lapangkan hatinya. Pemuda Kahfi duduk dalam gua, dikejar oleh musuh. Sepatut mereka tidak tenang. Tapi dia tenang. Sebab apa? Dia berada dalam cahaya. Bersama mereka dalam gua adalah nur min rabbihi. Jadi tenang je walaupun ada musuh di luar. Walaupun gua tu tidak berpintu. Ini maksud kelapangan hati. Okey? Dan maksud Islam ni, lapangkan hati untuk Islam, ada bagi pada 2 pula. Yang maknawi ni maksud dia Islam, dan Islam pula terbagi pada 2. Pertama, syar'i. Yang kedua,
qadari. Jadi siapa yang lapang hati, tengok ada tak tanda ni. Kalau dia rasa lapang hati, ada tak tanda ni. Kalau tak ada tanda ni, sebenarnya dia perasan, dia belum lapang hati. Jadi kesan orang yang dilapangkan hati dari segi Islam, dari segi maknawi ialah, pertama dari segi syar'i. Syar'i ni makna syariat. Semua perintah Allah, solat ke, puasa ke, tutup aurat ke, jauh daripada benda yang haram, baginya ini syar'i. Syariat agama baginya lapang je. Lapang je bila nak buat. Dan bila buat rasa seronok je. Semua perintah Allah, bila nak buat dia rasa lapang, dia rasa seronok, rasa bersemangat. Dan bila dia buat, dia rasa macam manis je. Dan rasa tak nak berhenti je. Itu tanda Allah lapangkan hatinya untuk syariat Allah. Bila sebut lapang hati untuk Islam, semua perintah Allah baginya rasa lapang, rasa mudah, rasa seronok. Okey, bila kita boleh cek diri kita, bila nak solat, bila dengar azan, rasa seronok ke rasa rimas? Kalau rasa rimas, kita belum dilapangkan hati oleh Allah untuk Islam. Kalau menunggu-nunggu azan, menunggu-nunggu untuk jumpa Allah, itu tanda Allah lapangkan hatinya. Bila tak boleh baca Quran, tu rasa rimas je, rasa sedih je. Dan bila dapat tu rasa seronok je, itu tanda Allah lapangkan hati untuk Islam. Bila nak berzikir tu, nak masuk waktu zikir lepas solat subuh, zikir pagi, rasa seronok je, rasa teruja je. Dan bila zikir, rasa lazat je. Itu Allah lapangkan hati. Tapi kalau lepas solat subuh, rasa nak tidur je, rasa nak makan je, tak nak dah sambung dengan zikir ke, tadabbur, baca Quran ke, tak nak. Itu tanda orang tu disempitkan hatinya. Disempitkan hatinya. Sebab itulah, bila Allah nak lapangkan hati, bila Allah nak bagi hidayat pada seseorang, apa tanda? Orang ni dapat hidayat daripada Allah. Apa tanda? Jadi lapang je. Mudah nak solat, mudah nak berzikir, mudah nak bersedekah, mudah nak bangun malam, semua jadi mudah. Itu maksud lapang. Mudah nak melaksanakan perintah Allah. Okey? Satu. Yang kedua, mudah Allah lapangkan hati dari segi Islam, iaitu dari segi qadari. Qadari ni makna hukum yang Allah dah takdirkan, yang kita tak ada pilihan. Kalau syar'i kita ada pilihan. Nak solat boleh, tak nak solat pun boleh. Nak buka aurat pun boleh, tak nak buka aurat pun boleh. Ini syar'i ni. Kadang-kadang kita nak tutup aurat tu rasa rimas je, nak pakai stoking rasa berat je. Itulah tanda Allah belum lapangkan hati kita. Itulah tanda Allah belum bagi hidayat. Dan itulah sebenarnya tanda kita memang tak nak hidayat. Bila kita nak hidayat, Allah bagi. Apa tanda? Jadi mudah untuk melaksanakan perintah Allah. Buka surah Al-An'am ayat 125. Surah Al-An'am ayat 125. Waman? Faman, ha? Okay, faman. Faman yuridillahu sadrahu. Faman yuridillah an yahdiyahu yashrah lil Islam. Kemudian lepas tu, waman ayyudillahu sadrahu dayiqan ka'annama yas'adu. Okey. Cuba tengok apa tanda Allah bagi hidayat pada kita.
Kita betul nak hidayat dan Allah bagi hidayat. Apa tanda? Tengok ayat ni. Allah kata, faman yuridillah. Siapa yang Allah nak an yahdiyahu. Siapa yang Allah nak bagi hidayat kepadanya. Siapa yang Allah nak bagi hidayat kepadanya. Apa Allah buat? Yashrah sadrahu. Sama. Nashrah laka sadrak. Yang ni pun sama. Syarahallahu sadrahu. Jadi kalau Allah nak bagi hidayat pada seseorang, Allah buat apa? Allah lapangkan hatinya. Allah luaskan hatinya untuk apa? Lil Islam. Sama ada syariat ke ataupun qadari. Jadi mudah nak solat, seronok solat, mudah nak baca Quran, seronok tadabbur Al-Quran. Kemudian sebaliknya, kalau orang tu tak nak hidayat, apa Allah buat? Wa man yurid. Bila dia tak nak hidayat, mana dia nak sesat? Maka Allah kata, siapa yang Allah nak menyesatkannya, siapa yang Allah nak sesatkannya sebab dia tak nak hidayat, maka Allah pun sesatkannya. Apa Allah buat? Yaj'al sadrahu. Yaj'al sadrahu kan? Allah menjadikan sadrahu, dadanya, tadi lapang, sekarang dayikan, sempit. Allah menjadikan dadanya sempit. Apa makna sempit? Rasa berat, rasa malas, rasa tak nak buat. Harajan, rasa tak puas. Kemudian Allah gambarkan, sempit tu macam mana? Ka'annama yas'adu fis sama'. Seolah dia naik ke, orang sedang naik ke langit. Kita tahu kan, kalau belajar sains, semakin tinggi kita, semakin tinggi, semakin sempit dada kita. Semakin susah nak bernafas. Betul kan? Jadi Allah gambarkan, orang yang tak dapat hidayat ni, bukan tak dapat duit, tak dapat hidayat. Dadanya jadi sempit. Macam orang sesak nafas. Buat tu tak kena, buat ni tak kena, ada masalah je, dia marah, dia mengamuk. Itulah tanda dia tidak dapat hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada ayat surah Al-An'am 125, Allah nak bagi tahu, tanda orang tu dapat hidayat, lapang dada. Tanda orang tu belum dapat hidayat, hatinya sempit, dadanya sempit. Sempit, kalau lapang kepada apa? Dua ni. Pertama, syariat. Semua perintah Allah, solat, puasa, zakat, umrah, tutup aurat, mulut ni. Nabi kata, kalau kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah kamu berkata yang baik. Kalau tak ada yang baik, diam. Orang kalau Allah lapangkan hatinya untuk Islam, mudah aja untuk dia diam. Mudah aja. Sampai orang tegur, kenapa tak cakap? Ya Allah, aku tak ada apa yang baik untuk bercakap. Aku tak nak menambahkan dosa. Aku tak nak menyakitkan hati orang. Mudah bagi orang ni nak meninggal larangan Allah. Tapi kalau Allah sempitkan hatinya, cakaplah berapa kali pun, dia tetap bercakap juga, walaupun sia-sia, walaupun tak ada faedah, cakap je. Makna sukar untuknya meninggalkan larangan Allah. Itu tanda dadanya sempit. Itulah tanda dia belum dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang macam ni jangan seronok. Orang macam ni kena risau. Orang macam ni dalam bahaya. Sebab hidayah belum masuk dalam hatinya. Okey, qadari pula. Qadari. Dia, Allah lapangkan hati seseorang dari segi syariat, jelas. Tapi Allah lapangkan hati seseorang dari segi qadar. Qadar yang apa dia? Yang Allah takdirkan dan kita tak ada pilihan. Seperti Allah bagi kita sakit. Allah bagi kita miskin walaupun kita telah berusaha. Allah bagi orang yang terdekat meninggal. Kalau orang tu Allah lapangkan hatinya untuk menerima takdir Allah, apa tanda dia? Dia senyum, Alhamdulillah. Dia senyum, Alhamdulillah. Kenapa? Sebab dia nampak dah. Bila Allah lapang hati untuk Islam, sama ada syar'i ataupun qadari, dia nampak. Sebab dia berada dalam nur. Bila Allah ambil orang tersayang, dia nampak dah. Kalau aku sabar ni, syurga balasannya. Kalau Allah bagi sakit, dia nampak dah. Sakit ni sebenarnya inilah tanda Allah cinta padaku. Jadi dia senyum je. Hidupnya sentiasa senyum. Ya Allah, semoga Allah lapangkan hati kita. Semoga Allah jadikan semua yang berlaku pada kita adalah baik.
Semua yang berlaku pada kita, mulut kita sentiasa menyebut Alhamdulillah. Kalau nikmat, Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau musibah, Alhamdulillah juga. Tapi ubah sikit di belakang, Alhamdulillah ala kulli hal. Inilah orang yang Allah lapangkan hati. Inilah orang yang Allah bagi hidayah kepadanya. Jadi sebab itulah ramai orang bila buat ibadat yang bukan daripada Nabi, kadang-kadang dia perasan, dia seronok, dia bahagia, tapi dia tertipu oleh syaitan. Buktinya apa? Bila Allah bagi musibah, dia tak boleh terima. Jadi yang akan menentukan orang tu dilapangkan hati oleh Allah ataupun ditipu oleh syaitan, tengok bila Allah bagi musibah. Kehilangan suami, kehilangan harta, dibuang kerja, kan? Anak meninggal, ataupun anak, saya pergi di Kelantan baru ni, saya pergi ziarah satu keluarga miskin. Suami dia penyakit jantung, dah 2 tahun lebih tak bekerja. Kemudian ditakdirkan oleh Allah dapat pula anak orang kurang upaya ataupun anak istimewa. Umur 6 tahun tapi macam baby. Kalau tengok video tu yang duduk atas riba anak saya tu, itulah nampak kecil je, bukan baby tu. Itu dah umurnya 6 tahun. Tak boleh bangun, tak boleh berjalan, semua kena uruskan. Cuba bayangkan mak bapak dia nak uruskan 6 tahun. Makan pun kena pakai mesin susu, pakai tiup. Cuba bayangkan, bukan biasa kita uruskan anak tu sampai 2 tahun, lepas tu boleh berjalan, dia pakai sendiri, dia mandi sendiri, dia basuh berak sendiri. Ini dah 6 tahun maknya menguruskan. Cuba bayangkan, kalau dia tak dilapangkan hatinya, apa yang Allah takdirkan, habis, dia marah, dia mengamuk. Tapi masa saya tengok tu, pada zahirnya semoga dia termasuk orang yang Allah lapangkan hati. Boleh senyum, boleh gembira, tak ada masalah. Tak nampak macam orang bermasalah. Ini yang paling kita takut ni. Yang solat kita boleh kan, puasa kita boleh, sedekah boleh, pergi umrah boleh. Tapi bila Allah takdirkan musibah, yang ni yang kita takut ni. Kita tak boleh terima. Bila tak boleh terima, itulah tanda hati kita sempit. Hati kita belum masuk hidayah Allah. Dan hati kita tak lapang untuk menerima apa yang Allah takdirkan. Okey, kemudian saya nak sebut satu lagi. Apa maksud Allah lapangkan hati Nabi ni? Dari segi apa? Ini secara umum ni. Ini secara umum. Syar'i, hissi, maknawi. Kemudian maknawi pula ada 2, syar'i dan qadari. Itu secara umum. Tapi secara khusus Allah lapangkan hati Nabi apa dia? Pertama, dari segi syar'i ni, Allah lapangkan hati Nabi untuk melaksanakan perintah Allah. Contoh. Nabi nak pergi, nak cakap kebenaran yang melawan arus perdana. Semua orang Mekah kufur, syirik kepada Allah berpuluh tahun. Tiba-tiba Nabi nak bagi tahu satu benda yang melawan arus, yang semua tak masuk kepala mereka, dan bukan baru ni, mereka dah lama sembah berhala, lama dah meninggalkan Allah. Tiba-tiba Nabi nak sampaikan benda yang risikonya sangat besar. Tapi bila Allah lapangkan hati Nabi, Nabi boleh dengan tenang sampaikan. Dan bila Abu Lahab mengatakan, celakalah kamu, kerana ini kamu kumpul kami dan kamu buang masa kami, Nabi tenang. Itu contoh. Bila melaksanakan perintah Allah, Nabi tenang. Walaupun benda tu risikonya besar, walaupun dimaki, walaupun dihina. Orang letak isi perut unta ketika Nabi tengah sujud. Macam mana perasaan Nabi? Alam nashrah laka sadrak. Nabi tunggu je sampai ada orang angkat. Nabi tak bangun kemudian marah, mengamuk, tak. Nabi tunggu je ketika sujud. Sehinggalah tak ada siapa yang berani nak datang angkat, buang. Sehinggalah Fatimah datang, buang. Nabi bangun. Nabi boleh berjalan pergi ke Taif. Untuk apa ni? 100 km berjalan kaki, tengah panas, jalan raya pun tak ada. Bukan untuk pergi makan ni. Bukan makan nasi Arab. Pergi ke Taif, untuk apa? Untuk menyampaikan perintah Allah. Tak ada upah, tak ada gaji, tak ada allowance. Risikonya, mungkin kena maki, kena baling batu, dan mungkin kena bunuh.
Tapi Nabi boleh berjalan dengan tenang. Dan bila kena maki, kena baling batu, Nabi boleh lapangkan hati sehingga datang malaikat nak bantu Nabi. Malaikat mengatakan, ana malakul jabal, aku malaikat gunung, untuk membantu kamu menghancurkan orang Mekah sebab mereka sangat biadab, sangat kurang ajar dengan utusan Allah. Kalau kita duduk tempat Nabi, ataupun kalau Nabi tu hati tak lapang, apa Nabi jawab? Kenapa lambat datang? Kenapa sekarang baru datang? Sepatut semalam lagi kamu hancurkan mereka. Itu dada yang sempit. Tapi dada Nabi, alam nashrah laka sadrak. Nabi cakap apa? Nabi kata, pertama, jangan. Ini hati lapang. Kepada siapa ni? Kepada musuh. Kepada musuh. Jangan. Yang kedua, hati Nabi lapang. Yang kedua apa dia? Ada harapan, ada fikiran yang positif. Semoga bila kamu tak hancurkan mereka, kalau mereka tak beriman, semoga lahir daripada tulang sulbi mereka, anak mereka ke cucu mereka, akhirnya beriman. Akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak boleh datang melainkan orang yang alam nashrah laka sadrak. Kepada siapa ni? Kepada musuh. Jadi lapang, maksud lapang asyarhu kepada Nabi ni, lapang kepada Nabi, lapang dada Nabi. Pertama, ibadat. Nak berdakwah ke, nak solat malam ke, Nabi lapang je. Nak solat malam, walaupun rumah sempit, walaupun tak ada kipas, walaupun bilik air pun tak ada, tapi Nabi lapang hati, boleh bangun malam. Kemudian boleh solat lama, boleh baca panjang, walaupun dalam keadaan gelap, rumah sempit, tak selesa. Itu lapang. Begitu juga ketika Nabi nak berdakwah, lapang hati Nabi. Nabi tak fikir risiko, tapi Nabi fikir apa dia? Apa yang Nabi akan dapat setelah berdakwah. Dia macam ni lah. Kalau kita naik bukit kan, kita naik panjat gunung. Apa yang menyebabkan orang tu sanggup berbelanja banyak, mungkin sampai beratus ataupun beribu, kemudian nak pergi pula ke kawasan gunung tu jauh, kemudian nak panjat pula, ambil masa kadang-kadang sampai 5-6 jam. Apa yang menyebabkan dia sanggup buat semua tu? Kemudian nak panjat gunung, bukan ada aircon, bukan ada kipas, bukan naik kereta, panjat. Kadang-kadang duri, kadang-kadang hutang, kadang-kadang mungkin ada binatang yang berbahaya. Apa yang menyebabkan dia sanggup? Sebab dalam mindset dia apa dah? Dia bukan tengok perjalanan yang sukar. Dia bukan tengok cuaca yang panas. Dia bukan tengok hutang, semak, ular dan sebagainya. Yang dia fikir apa dah? Puncak gunung. Bila aku berada puncak gunung, ya Allah, nikmatnya dapat lihat pemandangan. Hati puas. Bila mindset dekat sana, semua halangan ni baginya tak ada masalah. Begitulah Nabi. Nabi bila Nabi Allah lapangkan hatinya dan Nabi berada di atas cahaya, apa semua kerja, solat ke, kerja dakwah ke, Nabi tak tengok ujian depan mata dia. Nabi tak tengok kesusahan, kesukaran depan mata dia. Yang Nabi tengok apa dah? Di hadapan sana. Hasilnya. Maka bila tengok hasil di syurga nanti, semua halangan tu bagi Nabi tak ada apa. Macam orang nak panjat gunung lah. Tapi kalau kita nak panjat gunung, tengok, ya Allah tingginya, ya Allah semaknya, ya Allah hutangnya, ya Allah banyak durinya. Akhirnya kerja panjat gunung tak menyeronokkan, tak menyenangkan hati kita, sebab kita tengok depan mata. Okey? Jadi Allah lapangkan hati Nabi, pertama dari segi ibadat. Yang kedua, menghadapi musuh. Macam tadi, Nabi pergi ke Taif, orang baling batu, hati Nabi lapang. Apa dia? Nabi tak pernah balas, walaupun ada peluang. Bahkan Nabi lapang hati, berdoa lagi, semoga Allah bagi hidayah pada mereka. Semoga Allah Allah lapangkan hati kita untuk menghadapi ini. Kadang-kadang kita berdakwah sikit je, tapi bila orang tak terima, kita dah melentik, kita dah marah, kita dah merajuk. Itu tanda hati kita sempit. Hati kita sempit. Buat ibadat pun kita dah ada masalah kan.
Kadang-kadang nak bangun malam rasa sempit, nak solat lama sikit rasa sempit, imam baca surah panjang sikit rasa berat. Itu tanda-tanda tu Allah tak lapangkan hati kita. Berzikir pagi pun tak sempat habis, zikir malam pun lagi tak habis. Itu sebenarnya tanda-tanda hati kita sempit. Allah belum bagi hidayat. Okey, menghadapi musuh. Cuba bayangkan kita duduk tempat Nabi. Cuba bayangkan kita duduk tempat Nabi. Kena maki, kena kata gila, kena kata tukang sihir, kena baling batu, kena letak isi perut unta, kena halau. Cuba bayangkan kita duduk tempat Nabi. Agak-agak lapang ke mengamuk dan merajuk. Okey, yang ketiga, Allah lapangkan hati Nabi menghadapi sahabat. Kadang-kadang yang ni lagi menyakitkan ni. Sahabat dah lama dididik oleh Nabi, tiba-tiba ponteng perang macam Ka'ab bin Malik. Dah lama dah didik, dah patut jadi sahabat yang terbaik, tiba-tiba buat dosa besar. Tapi hati Nabi lapang, Nabi boleh terima. Ada orang Ansar, bila Nabi agihkan harta rampasan kepada orang Mekah, lebih banyaklah. Setiap orang ada dapat 100 ekor unta. Tapi orang Ansar dah lama membantu Nabi dan pergi ke Mekah, rampas Mekah pun bersama Nabi. Nabi tak bagi apa-apa. Sehingga sahabat orang Ansar ni berkata pada Nabi, kamu tak adil. Kamu ni berat sebelah. Hanya nak bagi pada orang Mekah, kamu je. Kata-kata tu sangat-sangat menyakitkan hati Nabi. Sebab apa? Lahir daripada sahabat. Tapi Nabi ni orang yang Allah lapangkan hatinya. Nabi tenang dan Nabi tak marah. Begitu juga masa dalam peperangan Uhud. Sahabat tak dengar cakap, langgar perintah Nabi. Sehingga 70 orang sahabat mati syahid. Dan Nabi sendiri cedera, patah gigi. Kalau Nabi tak lapang hati, Nabi mengamuk, Nabi bunuh je sahabat. Ini antara 3 bentuk yang Allah lapangkan hati Nabi. Menghadapi perintah Allah, melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, menghadapi musuh. Yang ketiga, menghadapi kerana orang yang terdekat ataupun sahabat. Semoga inilah sebenarnya kebahagiaan, rahsia bahagia. Kalau kita nak solat pun susah, duit dah banyak, sebenarnya kita tak akan bahagialah. Kalau kita menghadapi ujian Allah pun kita tak reda, kita tak sabar, walaupun duit banyak, rumah besar, sebenarnya kita tak akan bahagia. Sebab rahsia bahagia ialah reda dengan semua takdir Allah. Rahsia bahagia ialah bila kita diberi hidayah oleh Allah, hati kita lapang untuk menerima apa saja. Okey. Kemudian kita pergi pada ayat yang kedua. Wa wada'na anka wizrak. Kemudian Allah kata apa? Wa wada'na, dan kami. Wada'na ni asalnya makna letak. Tapi dalam konteks ayat ni sebab ada an, maka makna dia yang lebih tepat ialah kami angkat. Dan kami angkat. Anka dari engkau. Wizrak, bebanan. Wizro ni dalam bahasa Arab maknanya asalnya ialah dosa. Tapi ulama beza pendapat lah. Ada mengatakan wizrak ni adalah apa saja yang membebankan Nabi ketika beribadat dan ketika berdakwah. Maka semua tu yang membebankan Nabi, Allah kata kami angkat. Bukan angkat mana tak payah buat, tak. Nabi buat seolah benda tu tak ada apa-apa. Solat malam sampai 3 jam, berat. Tapi Allah angkat jadi ringan je. Bahkan Nabi kata apa? Nabi kata, وَجَعَلَتْ قُرَّةَ عَيْنِ فِي الصَّلَةِ. Allah menjadikan penyejuk hatiku dalam solat. Jadi solat yang berat, yang beban tu, akhirnya Allah tukar menjadi qurratu ain.
Itu makna wa wada'na anka wizrak. Tekanan, cacian daripada musuh orang musyrikin Mekah, penghinaan daripada orang musyrikin Mekah, orang Taif, Allah angkat dia menjadi apa? Satu hiburan. Nabi nampak, ya Allah, inilah peluang untuk aku dapat pahala. Inilah peluang untuk aku tinggikan darjah. Itu maksud pertama. Wizrak tu makna bebanan, segala bebanan sama ada syar'i ataupun qadari, Allah jadikan bagi Nabi macam hiburan. Yang kedua, ada pendapat mengatakan wizrak juga adalah sebenar dosa. Jadi seolah Nabi buat dosa ke? Ulama beza pendapat. Tapi ulama sepakat dosa besar Nabi tak buat. Ulama sepakat dosa besar Nabi tak buat. Adapun dosa kecil, ulama berbeza pendapat. Dalam mazhab Syafi'i pun Imam Syafi'i mengatakan dosa kecil Nabi buat tapi Allah ampunkan. Allah ampunkan bila ni? Sebelum Nabi buat Allah dah ampunkan. Jadi maksud wizrak di sini juga adalah maksudnya dosa kecil. Apa dosa kecil yang Nabi lakukan? Ulama mengatakan Allah tak sebut secara jelas. Sebab apa? Benda itu tak penting. Yang penting bila Allah kata Nabi ada dosa, kita kena juga mengatakan Nabi ada dosa. Dosa apa ni? Dosa kecil. Ada dalil? Pertama surah ni. Yang kedua surah Al-Fathu. Boleh buka surah Al-Fathu ayat yang kedua. Surah Al-Fathu ayat kedua. Inna fatahna laka fatahan mubina. liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Okeylah. Jadi dalam surah Al-Fathu ayat pertama Allah kata apa? Inna fatahna laka fatahan mubina. Sesungguhnya kami telah buka untuk engkau pembuka yang paling jelas, iaitu pembuka kota Mekah. Salah satu tujuannya apa dia? Allah sebut ayat kedua. Liyaghfira. Supaya dengan pembuka kota Mekah tu Allah mengampunkan bagi engkau ma taqaddam, apa yang telah terdahulu min zambika. Zambik dosa. Zambik mana dosa, supaya Allah ampunkan apa yang terdahulu daripada dosa engkau, wa ma ta'akhkhar, dan apa yang kemudian. Jadi ayat ni kata ulama cukup jelas. Allah kata zambika, dosa engkau. Ada ulama, ada sebahagian mengatakan ini dosa umat. Tak. Kalau dosa umat, kenapa Allah sebut zambika? Kenapa tak sebut zunubi ummatika? Jadi ayat Quran jelas dalam bahasa Arab. Kalau sebut zambika makna dosa Nabi. Dan juga dalil bila Nabi solat malam, Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, lima hazakuluh, kenapa kamu buat semua ni? Solat malam sampai menangis, sampai bengkak kaki. Kenapa? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika. Sedangkan Allah telah ampunkan segala dosa engkau yang lepas dan yang akan datang. Allah dah ampun dah. Kenapa apa perlu solat malam sampai bengkak kaki? Itu juga menunjukkan bahawa Nabi ada dosa. Jadi tak perlu kita bergaduh. Yang perlu apa dah? Kita cakap apa yang Allah cakap. Allah kata Nabi ada dosa, dosalah. Dalam hadis pun Aisyah kata Nabi diampunkan dosa. Cuma kita kena tambah. Dosa yang Nabi buat, satu dosa kecil. Yang kedua, dosa kecil itu Allah dah ampunkan semua sekali. Sama ada yang Nabi dah buat ataupun yang belum buat. Masa turun ayat. Beza dosa kita, Allah ampun setelah kita bertaubat. Nabi tak. Sebelum buat, Allah dah ampunkan. Itu beza dia. Okey? Jadi, wizrak di sini ada dua maksud. Kami angkat daripada engkau, bebanan apa dia? Bebanan syariat, berdakwah, beribadat, bebanan menghadapi ujian daripada musuh, cacian daripada musuh, kami jadikannya satu hiburan, satu keseronokan. Kemudian bebanan tu allazi yang anqadha, membebankan.
zahrak, belakang engkau. Apa maksud ni? Bebanai yang membebankan belakang engkau. Dia, kenapa Allah guna belakang, memberatkan belakang? Sebab Allah nak bagi, ini tadabbur, inilah tadabbur. Apa pula dosa berat kat belakang? Tak. Siapa ada yang buat dosa, pinggangnya jadi patah, belakangnya jadi berat? Tak ada. Ini sebagai simbolik ataupun kiasan. Orang bila dah ada barang kat belakang, contohlah, dia duduk, kemudian dia letak satu guni beras. Dia boleh bangun tak? Dia tak boleh bangun. Begitulah. Orang yang buat dosa seumpama dia ada satu bebanan di atas belakangnya, sehingga kesannya apa? Dia berat nak solat, berat nak baca Quran, berat nak berzikir, berat nak bangun malam. Macam ada benda. Ini maksud dia, kiasan. Sebab tu ulama' mengatakan, ada yang ulama' yang solat malam sepanjang masa, tiba-tiba satu malam dia tak boleh solat. Kemudian apa yang dia fikir? Dia tak cari kesalahan orang lain. Dia tak salahkan isteri dia yang tak kejut, tak salahkan jam yang tak berbunyi. Tapi dia cek diri dia, ada tak dosa dia buat, sehingga menyebabkan dia tak boleh bangun malam. Tiba-tiba dia teringat, semalam dia pergi ke masjid, dia tengok ada seorang sedang beribadat dan menangis. Maka terdetik, terlintas dalam hati, bukan cakap pun. Dia kata dalam hati dia, kawan ni menangis di hadapan orang, riak. Itu je. Kerana satu dosa je menyebabkan dia tak boleh bangun malam. Sebab apa? Dosa tu macam satu bebanan yang menyebabkan dia tak boleh bangun. Jadi kalau satu dosa tak boleh bangun satu malam, kita dah berapa lama tak boleh bangun tahajud? Bukan satu malam. Sebab apa? Sebab dosa kita bukan satu. Dosa kita mungkin berpuluh, beratus, mungkin beribu. Semoga Allah ampunkan dosa kita dan Allah meringankan kita untuk bangun malam, insya-Allah. Okey, kita berhenti setakat ni. Ada saya nak sebut satu sebelum kita berhenti. Kita berhenti setakat ayat 3. Saya nak sebut macam mana soalan, macam mana nak dapat kelapangan hati tu. Tadi kita dah sebutkan orang yang dilapang hati. Apa dia maksud lapang hati? Iaitu mudah nak melaksanakan ibadat, mudah nak menghadapi ujian, semuanya baik baginya. Tapi soalan ni, bagaimana kita nak dilapangkan hati? Nabi sebut dalam satu hadis, dan kata Ibnu Qayyim, untuk dapat kelapangan hati, cara lapangkan hati. Pertama, Nabi sebut dalam satu hadis, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada tiga perkara, bila seseorang tu memiliki tiga perkara, dia akan dapat rasa halawah, kemanisan iman. Kemanisan iman itulah kelapangan hati. Bila solat rasa manis je, bila berzikir rasa seronok je, bila bangun malam rasa tak nak lepas dah. Kalau boleh nak bangun setiap malam. Tapi dia mesti ada tiga. Dan tiga perkara inilah cara untuk dapat kelapangan hati. Pertama, Nabi kata, cintakan Allah dan Rasul lebih dari selain keduanya. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ni. Dia kena cintakan Allah dan Rasul lebih daripada selain pada keduanya. Kalau dalam cinta Allah ada cinta anak, sampai waktu solat pun dia layak anak, dia tak mungkin dilapangkan hati. Dia tak akan dapat hidayah. Kalau cinta harta, lebih daripada cinta Allah dan Rasul. Ada je masa cari rezeki, tapi masa nak tadabbur Al-Quran tak ada. Orang ni Allah tak akan lapangkan hati. Sebab cinta kepada Allah nombor 2, nombor 3. Begitu juga cinta pada Rasul. Dia cinta pada Allah, tapi bab-bab sunnah Nabi ni dia letak nombor 2, nombor 3.
Yang dia amalkan sunnah guru dia, sunnah tarikat dia. Orang macam ni tak mungkin lapang hati, tak mungkin tenang, dan tak mungkin rasa manis bila beribadat. Ini hadis Nabi, hadis sahih. Jadi kena letak cinta Allah dan Rasul nombor satu. Bukan tak boleh cinta anak, bukan tak boleh cinta suami, tak boleh cinta isteri. Boleh. Tapi bila bertemu dengan cinta Allah, semua ke tepi. Okey, yang kedua, tak cukup cinta Allah dan Rasul sahaja. Tak cukup. Nak dilapangkan hati, nak dapat hidayat, tak cukup dengan cinta Allah dan Rasul. Ada satu lagi, iaitu mesti cintakan seseorang kerana Allah. Ini besar ni, bukan benda kecil ni. Ramai cinta Allah dan Rasul, tapi dia benci pada orang lain. Haram dia dapat hidayat Allah. Haram daripada dilapangkan hatinya. Tak cukup syarat. Boleh faham? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya semua orang beriman bersaudara, adik-beradik. Macam mana kamu boleh benci dia, kamu tak dilapangkan hati? Bahkan Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kamu tak mungkin beriman sehingga kamu sayang saudara kamu sebagaimana kamu sayang pada diri kamu sendiri. Ini kadang-kadang nombor satu lepas, nombor dua tak lepas. Ada rasa tak suka pada seseorang, sedangkan dia orang Islam. Tapi sebab berbeza pendapat, sebab dia buat salah ke, kita jadi benci. Kita tak mungkin dilapangkan hati. Tak mungkin kita dapat kemanisan iman. Jadi nak cinta suami, cintalah, tapi kerana Allah. Nak cinta sahabat, cintalah, tapi kerana Allah. Nak cinta harta, cintalah, tapi kerana Allah. Apa bukti kita cinta isteri kerana Allah? Bila dia buat salah yang bercanggah dengan perintah Allah, kita tegur. Walaupun dia tak suka, itu cinta dia kerana Allah. Tapi kalau isteri buat salah, suami buat salah, anak buat salah, kita tak tegur langsung. Sebenarnya kita tak akan dapat kelapangan hati, kita tak akan rasa kemanisan iman. Sebab kita cinta anak bukan kerana Allah. Anak buat salah pun okey. Yang penting anak bahagia. Yang penting anak dapat apa yang dia nak. Nak telefon beli, nak beli baju yang buka aurat pun kita beli. Sebenarnya kita dah jauh daripada hidayah Allah. Sebab itulah kalau kita ingat kisah Mak Maryam, iaitu isteri Imran. Kalau Allah sebut dalam surah Ali Imran, surah Ali Imran ayat 30 berapa, saya tak ingat. Apa nazar Imratu Imran, mak kepada Maryam? Apa nazar dia kepada Allah? Dia kata dalam maksud ayat tu, dia kata, wahai Tuhan, aku bernazar, apa yang dalam perut aku ni, iaitu kandungan dia, adalah berkhidmat untuk engkau. Itu nazar Mak Maryam. Kalau dia dapat anak, lelaki ke perempuan tak penting. Yang penting muharraran. Muharraran ni makna bebas daripada cinta dunia, bebas daripada ikatan dunia. Melainkan hanya satu je, iaitu dia tak bebas daripada berkhidmat untuk agama engkau. Jadi Mak Maryam nak melahirkan anak kerana Allah, supaya anaknya berkhidmat kepada Allah. Jadi jangan kita kahwin, jangan kita dapat anak untuk diri kita. Kita tak akan dapat halawatul iman. Boleh? Bila anak buat salah, sayang anak kerana Allah, tegur. Bila anak buka aurat, sayang kerana Allah, tegur. Jangan biarkan dia berada dalam dosa. Okey, yang ketiga, cara nak dapat halawatul iman ataupun kelapangan hati ialah wajib benci semua kemungkaran dan maksiat. Bukan setakat tinggal tapi wajib benci. Yang paling besar sekali wajib kita benci kekufuran. Nabi sebut dalam hadis tu, dia benci nak jadi kafir ni, benci nak buat maksiat, macam dia benci orang campak dia dalam api. Cuba bayangkan orang nak campak kita dalam api, rasa tak nak, rasa benci, rasa tak suka. Begitulah sepatut kita rasa benci pada maksiat.
Bila nak mengumpat je, orang mengumpat je kita rasa rimah, rasa terus boleh bangun. Bila nak buka aurat je rasa benci, terus tutup aurat. Jadi 3 ni kata Ibn Qayyim, dan 3-3 ni sebenarnya disebut dalam hadis sahih. Nabi sebut siapa ada 3 ni dia akan dapat halawatul iman. Sebenarnya halawatul iman itulah dipanggil asyarhu, lapang hati. Jadi kalau hati kita sempit, ceklah, mungkin kita ada masalah kat sini. Kita cinta dunia lebih pada Allah. Ataupun kita ada masalah kat sini. Cinta pada guru kita lebih pada cinta kepada Nabi dan sunnahnya. Ataupun mungkin kita sangkut kat sini. Nombor 1 lepas. Tapi nombor 2, ada orang yang kita benci. Ada orang kita tak suka. Jadi kalau Nabi orang ta'if yang kafir, yang baling batu pun Nabi boleh berdoa kebaikan untuknya, maka kawan kita bukan kafir. Dan dia tak baling batu pun. Cuma mungkin dia berbeza pendapat dengan kita. Dan mungkin kita lepas nombor 2, nombor 3 sangkut. Seronok ibadat, tapi dalam masa sama seronok juga buat maksiat. Tapi sebenarnya hakikatnya, orang kalau seronok ibadat dia akan jadi benci otomatik. Otomatik dia akan benci pada maksiat. Bahkan kalau tak silap saya, Ibn Abbas berkata tak mungkin dengar, tak mungkin berkumpul dalam satu hati antara baca Quran dengan suka muzik. Tak mungkin dalam satu hati terkumpul 2 perkara. Satu, suka baca Quran, suka tadabbur. Yang kedua, suka dengan lagu dan muzik. Tak mungkin. Sebab 2 tu bercanggah. Itu contoh. Jadi syarat ketiga ni mesti ada. Bukan setakat tak buat maksiat tapi benci. Tapi kadang-kadang kita lemahkan, iman tu turun. Kadang-kadang terlepas. Kadang-kadang terbabas. Maka terus bertaubat. Kita kena ada rasa benci. Sebab tu syaitan, ini kata-kata asar, syaitan kata apa? Aku boleh binasakan manusia dengan dosa. Aku boleh binasakan, hancurkan manusia dengan apa? Bukan dengan senjata canggih, dengan dosa je. Dan manusia pula boleh hancurkan aku dengan apa? Manusia boleh hancurkan aku dengan istighfar. Jadi syaitan ni sangat kecewa, sangat marah bila dia pujuk kita buat dosa. Lepas buat dosa kita istighfar. Jadi yang ketiga ni tanda kita benci, kalau terbabas terus bertobat. Semoga Allah kurniakan pada kita ketiga-tiga ni sehingga kita dapat lapang hati dan dapat rasa halawatul iman, kemanisan iman. Wallahu a'lam. Kita sambung ayat keempat akan datang insya-Allah. Ada soalan? Macam mana nak lapangkan hati Ustaz? Itu jawapan dia. Mana? Siti Nurbaiti. Bagaimana jika kita ingin berbincang dengan suami, tapi suami berdiam diri sehingga isteri merasa tertekan dan dianggap banyak mulut? Adakah suami ini dikategorikan lapang dada? Tak. Suami Allah sebut dalam Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah kata dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna, hendaklah kamu iaitu suami bergaul dengan isteri bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Bila isteri cakap, tak boleh kita tak layan langsung, dan tak boleh juga layan semua sekali. Sebab isteri ni biasanya bukan semualah, banyak cakap. Kita cakap sepatah, dia cakap 20 patah kan. Jadi suami pula kena bergaul dengan cara yang baik, iaitu jangan layan semua dan jangan tak layan semua. Bahkan kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, bila nak buat apa-apa keputusan, apatah lagi keputusan keluarga, keputusan yang besar, mintalah pandangan isteri. Sebab Nabi tak pernah, Nabi biasanya nak buat apa-apa, kadang-kadang minta pandangan isteri. Jangan ketepikan, jangan pinggirkan. Jadi kalau suami diam je, tak cakap apa-apa, itu bukan tanda suami lapang dada. Tapi mungkin suami ada masalah kok. Dia kalau lapang dada, dia boleh selesaikan masalah orang. Tapi kalau dia je macam tu, tak selesai masalah isteri, tak selesai masalah rumah tangga, itu bukan lapang dada. Wallahu alam. Bila kita terbabas, iman turun. Cukup dengan zikir dan istighfar. Ya, cukup dengan istighfar dan jangan ulang. Perlu sentiasa istighfar dan taubat. Adakah baca ayat ini sahaja sudah? Tak cukup.
Tak, jangan salah faham. Orang Melayu ni suka dia beramal dengan ayat, suka beramal dengan surah, tapi dia tak faham. Tak. Maksud surah ini boleh melapangkan hati ialah kita faham, kita hayati dan kita laksanakan. Bukan baca. Selalu je baca surah Al-Alam Nashrah. Ada masalah baca surah Al-Alam Nashrah, tapi dia tak beriman kepada Allah, tak cinta pada Allah, tak mungkin surah ini melapangkan hatinya. Melapangkan hati bukan baca surah, tapi dengan ada 3 perkara ni. Mana ni? Terima kasih. Kenapa setiap kali nak mula baca Al-Quran mata mengantuk? Dari dulu sampai sekarang. Sebenarnya bukan pada yang bertanya saja, hampir semua orang. Dan sebenarnya bukan dari dulu sampai sekarang, tapi dulu kini selama-lamanya, baginya dah matilah. Dia sebenarnya Quran ni satu alat yang paling kuat, yang paling berkesan, boleh mengubah manusia, boleh memberi hidayat pada manusia, boleh melapangkan hati manusia, dan boleh memberi kemanisan kepada manusia dalam menghadapi semua ujian. Quran Shifa'un wa rahmatul lil mu'minin. Sebab tu Allah sebut dalam surah Yunus, Quran yang aku bagi ni adalah khairun, lebih baik daripada yang semua kamu kumpul, harta ke, duit ke, pangkat ke, semua tu kalau banding dengan satu Quran, Allah kata khairun, huwa khairun. Maka sebab Quran ni yang terbaik, yang paling berkesan untuk mengubah manusia, di sinilah syaitan nak kacau. Bila nak start baca Quran, yang ni yang syaitan nak kacau. Masa nak makan, tak ada siapa mengantuk. Masa nak masak, tak ada siapa nak mengantuk. Masa nak pergi airport, walaupun pukul 3 pagi, tak ada siapa mengantuk. Sebab apa? Itu bukan benda yang besar bagi syaitan. Yang boleh mengubah manusia, yang boleh menjadikan manusia berjaya mengelak daripada tipu daya syaitan, ialah bila mula baca dan tadabbur Al-Quran. Sebab itulah semakin kita nak baca, semakin kita nak faham, semakin kuat halangan daripada syaitan. Jadi kena mujahadah. Allah dah bagi syarat nak dapat hidayat, kena mujahadah. Sebagaimana Allah sebut dalam akhir surah Al-Ankabut, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah berkata, dan orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh lawan nafsu, lawan syaitan, fina, untuk mendapat hidayat daripada kami, lanahdiyannahum, pasti kami akan beri hidayat kepadanya. Jadi hidayat Allah janji dengan syarat apa? Bersungguh-sungguh. Bila kita nak baca Quran, mengantuk je, tidur, memang tak akan dapat hidayat, sebab tak ada mujahadah, tak ada lawan. Kena lawan sampai bila? Lawan sampai kita rasa seronok, dan masa tu syaitan tak kacau dah. Syaitan tak boleh buat apa dah. Bahkan baca Quran, tadabbur Quran jadi hobi kita, masa tu syaitan tak boleh buat apa dah. Wallahu a'lam. Suami pendiam dan jawab apa yang perlu lebih baik. Ya, jawab apa yang perlu. Sebab kalau nak jawab semua yang isteri jawab, memang tak terjawab. Apakah yang dimaksudkan dengan menundukkan kemaluan? Menundukkan kemaluan maknanya menundukkan hawa nafsunya. Nafsu syahwat dia kontrol, dia boleh kontrol. Jaga mata daripada tengok benda haram, jaga telinga daripada mendengar benda yang menaikkan syahwat, sampai dia boleh kontrol nafsunya. Itu makna menundukkan. Boleh saya tahu hadis-hadis sahih mengenai prinsip istighfar? Ada. Nanti saya post dalam grup. Boleh? Yang paling mudah, astaghfirullahalazim. Dan saya di istighfar, penghulu kepada istighfar yang Nabi suruh kita baca pagi dan petang. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Itu panjang, tapi itulah istighfar yang terbaik. Dan yang Nabi selalu baca antaranya ialah Rabbi firli wa tub alayya innaka at-tawwabur rahim. Nabi setiap kali majlis, Nabi akan baca istighfar ni 100 kali. Rabbi firli wa tub alayya innaka at-tawwabur rahim. Nanti insya-Allah saya post dalam grup. Mohon penjara Ustaz, seseorang yang mendengar baca Al-Quran lalu tersentuh hati dan jiwa, adakah orang sebegini ada iman? Itu tanda-tanda permulaan dia akan dapat hidayah Allah. Bila membaca atau mendengar Al-Quran, dia tersentuh. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, orang Badui, orang Nasrani bila
mendengar sekali dia baca Quran, matanya terus mengalir air mata. Itu tanda dia sebab sebenarnya proses iman dah mula ada dan mula nak masuk ke dalam hatinya. Dah. Okey, cukup lah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Kelas akan datang insya-Allah pada hari Rabu pukul 10.30. Anjuran Ghulam Ad-Da'wah insya-Allah. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.